Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bab yang kedua dalam tingkatan 5 iaitu Malaysia dan Ekonomi Global dengan topik yang kedua iaitu Perdagangan Antarabangsa part yang pertama. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, objektif pembelajaran hari ini ialah yang pertama, murid akan dapat menjelaskan konsep perdagangan antarabangsa. Kedua, menjelaskan kepentingan perdagangan antarabangsa kepada ekonomi Malaysia, dan yang ketiga, menghuraikan bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan antarabangsa. Okey, perdagangan antarabangsa merujuk kepada urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Jadi dalam perdagangan antarabangsa ini terdapat 3 jenis ya, iaitu import, intraport dan juga ekspor. Jadi kita akan lihat dengan lebih terperinci apakah itu yang dimaksudkan dengan import. Import ialah membeli barang dan perkhidmatan dari negara yang lain. Ia berlaku apabila sesuatu barangan tidak dikeluarkan atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan rakyat tempatan, maka kita buat pembelian daripada negara luar. Itu adalah import. Ekspor. Ekspor pula kita jual barang dan perkhidmatan kepada negara yang lain. Ia berlaku apabila pengeluaran barangan melebihi penggunaan ataupun keperluan rakyat tempatan. Kita jual kepada negara luar. Okey, intraport. Selalu kita dengar ekspor dan import. Apakah pula intraport? Intraport membeli barang dari luar negara dan menjual semula kepada negara lain. Ia berlaku apabila sesebuah negara memproses barang import dan mengekspornya semula ke negara lain. Contohnya, kita beli barang-barang untuk membuat kereta daripada negara Singapura. Contoh ya, kemudian kita hasilkan kereta tersebut di Malaysia dan kita jual kepada negara Hong Kong. Jadi itu adalah intraport. Jadi harap kamu semua dapat faham perbezaan di antara ekspor, import dan juga intraport. Baiklah, apakah sebab-sebab yang mewujudkan perdagangan antarabangsa? Okey, kita lihat. Sebab yang pertama adalah sumber alam semula jadi. Jadi apa itu sumber alam semula jadi? Sumber semula jadi di setiap negara adalah berbeza. Jadi negara yang kaya dengan sumber semula jadi boleh mengekspor sumber semula jadi mereka ke negara yang lain sebab ada lebihan. Jadi kita yang beli pula, maksudnya kita import. Kedua, iklim dan jenis tani. Okey, keluaran hasil pertanian dan perhutanan sesebuah negara akan berbeza sebabnya perbezaan iklim dan jenis tani. Contohlah, di Malaysia ni kita banyak tanam kelapa sawit, getah. Tapi kalau negara-negara yang mempunyai iklim sejuk, ia sesuai untuk tanaman seperti apple, anggur dan strawberry. Sebab itulah kita import apple, strawberry daripada luar negara. Sebab perbezaan iklim dan jenis tani. Ketiga, tingkat kecekapan pengeluaran. Jadi kecekapan pengeluaran daripada kos faktor pengeluaran yang murah akan mendorong pengeluaran secara besar-besaran. Dan kita boleh mengekspor ke negara lain. Bila kita cekap dalam membuat sesuatu, kita boleh buat dengan jumlah yang lebih banyak dan kita boleh ekspor ke negara lain sebab ada lebihan dalam negara kita. Faktor keempat adalah budaya masyarakat. Jadi budaya masyarakat ini dia akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam pengeluaran barangan. Contohnya kalau India, dia lebih kepada rempah ratus. Jadi bila mereka ada banyak rempah ratus yang tidak digunakan, mereka akan ekspor ke negara lain yang memerlukan. Baiklah, kelima adalah harga faktor. Jadi apa itu harga faktor? Masih ingat lagi tingkatan 4 TBMU, tanah, buruh, modal dan usahawan merupakan faktor pengeluaran. Jadi harga faktor pengeluaran seperti upah, buruh, sewa, tanah dan faedah modal akan mempengaruhi teknik pengeluaran sesebuah negara. Contohnya India dan China. Mereka berintensifkan buruh. Amerika dan Jepun pula berintensifkan modal sebab negara-negara ini lebih
advance dari segi teknologi. Negara seperti India dan China pula ramai tenaga buruh. Keenam, cita rasa pengguna. Jadi cita rasa pengguna berbeza mengikut kaum dan sukar dipenuhi. Jadi keadaan ini menyebabkan apa? Para peniaga mengimport pelbagai jenis barang dari luar negara untuk memenuhi cita rasa yang berbeza. Okey, seterusnya kita akan masuk ke kepentingan perdagangan antarabangsa. Secara amnya terdapat 11 kepentingan perdagangan antarabangsa yang kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 145. Okey, yang pertama untuk memperoleh barang yang tidak dikeluarkan di dalam negara. Sebab bila kita ada perdagangan antarabangsa, jadi barang dan perkhidmatan yang tidak dapat dikeluarkan dalam sebuah negara itu, kita boleh dapat daripada negara lain dengan cara kita ekspor. Kedua, meluaskan pasaran. Jadi bila ada sesebuah negara yang penawarannya berlebihan, bolehlah diekspor barang dan perkhidmatan tersebut ke luar negara untuk meluaskan pasaran dan meningkatkan keuntungan firma tempatan. Baiklah, ketiga, menambah pendapatan negara. Perdagangan antarabangsa membolehkan kerajaan mengutip duti import dan duti ekspor untuk menambahkan pendapatan negara. Yang keempat, menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. Pengeluar tempatan boleh mengimport mesin, jentera dan peralatan moden yang canggih untuk meningkatkan lagi daya pengeluaran dalam sesebuah negara. Kepentingan yang kelima, kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Kenapa? Sebab bila pengkhususan berlaku, ia membawa kepada daya pengeluaran dan kemahiran sumber manusia. Ia akan membolehkan pengeluaran berskala besar dilakukan pada kos yang lebih murah. Okey, pada kos yang lebih murah dan mutu barangan yang lebih baik. Okey, yang keenam pula adalah meningkatkan kecekapan pengeluaran yang mana perdagangan antarabangsa mewujudkan persaingan antara pengeluar. Jadi persaingan akan mendorong para pengeluar untuk mengeluarkan barang yang lebih bermutu dan juga menggalakkan research and development, R&D ya. Ketujuh, menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Kalau sebelum ni kalau semua negara mau keluarkan tidak dapat. Tapi dengan adanya kita boleh import daripada luar negara, maka ia dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi masyarakat mempunyai pelbagai pilihan dan dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan taraf hidup pengguna. Kelapan, menambah peluang pekerjaan yang mana bila berlakunya perkembangan perniagaan ekspor, secara tidak langsung ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengatasi masalah pengangguran. Kepentingan yang kesembilan, menggalakkan mobiliti buruh. Jadi perdagangan antarabangsa ini dia membolehkan tenaga buruh bergerak dari satu negara ke negara yang lain. Selalunya lebih kepada sama ada profesional dan bukan profesional lah. Kalau profesional, kemahiran itu diperlukan untuk membantu negara-negara yang memerlukan kepakaran tertentu. Ataupun mungkin kalau contoh macam dari segi buruh yang lain adalah macam buruh bangunan. Kalau macam Malaysia perlukan buruh bangunan yang lebih ramai. Jadi rakyat-rakyat daripada negara Bangladesh, Indonesia datang untuk bekerja. Jadi itu adalah menggalakkan mobiliti tenaga buruh. Ke-10, menggalakkan pelaburan. Perdagangan antarabangsa menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing. Secara tidak langsung, ia dapat mewujudkan perkongsian pintar yang akhirnya akan mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam negara. Dan yang akhir sekali adalah mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Dia mewujudkan kerjasama dan persefahaman antara negara rakan dagang dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kenapa penting kita ada hubungan baik dengan rakan dagang ini? Membolehkan kita melakukan proses perniagaan dengan lebih efisien. Sebelum ni kalau banyak sekatan-sekatan ekonomi, bila kita ada kerjasama dan kesefahaman, ia dapat dikurangkan untuk win-win situation antara kedua-dua buah negara. Baiklah, sekarang kita lihat pula sekatan perdagangan antarabangsa. Apa itu sekatan perdagangan antarabangsa? Ia merupakan dasar perdagangan luar
oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal ekspor dan import negara. Okey, ada 6 sekatan perdagangan antarabangsa. Yang pertama sekali ialah tarif, kedua subsidi, ketiga kuota, keempat kawalan pertukaran asing, kelima embargo dan yang keenam adalah sekatan bukan ekonomi. Cikgu akan terangkan secara ringkas. Okey, pertama adalah tarif. So tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport dari luar negara. Pengenaan tarif akan menyebabkan harga barang import meningkat dan secara relatifnya akan jadi lebih mahal. Okey, ada 2 jenis tarif ya. Yang pertama adalah tarif spesifik, yang kedua adalah tarif ad valorem. Apa itu tarif spesifik? Ia merupakan cukai tetap yang dikenakan ke atas setiap unit barang yang kita import. Contohnya, Kerajaan Malaysia kenakan tarif berbentuk spesifik sebanyak RM300 atas setiap unit mesin pemotong daging. Jadi, kalau firma MQ import sebanyak 20 unit mesin pemotong daging, maka firma MQ haruslah membayar cukai spesifik sebanyak RM6,000, iaitu RM300 darab dengan 20 unit. Sebabnya, ia dikenakan ke atas setiap unit barang yang diimport. Itu adalah tarif spesifik. Apa pula tarif ad valorem? Cukai yang dikenakan mengikut nilai barang yang diimport. Contohnya, Malaysia kenakan tarif berbentuk ad valorem sebanyak 10% atas kasut sukan yang diimport. Oleh itu, pengimportan kasut sukan yang bernilai RM250 sepasang akan dikenakan cukai ad valorem sebanyak RM25 sepasang. Okey? Caranya darab sahaja. 10% darab dengan RM250. Okey, yang kedua adalah subsidi. Subsidi ini adalah bantuan kewangan oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk membolehkan pengeluar tempatan bersaing dengan pengeluar negara asing. Sebab bila subsidi diberikan, ia akan mengurangkan kos pengeluaran dan barangan tempatan secara relatifnya akan jadi lebih murah. Jadi kita pun kalau mau beli barang, antara barang yang murah dengan barang yang mahal dengan kualiti yang hampir sama, kita akan pilih barang yang lebih murah. Sebab itu kerajaan bagi subsidi. Yang ketiga, kuota. Okey, apa itu kuota? Kuota merupakan sekatan perdagangan terhadap jumlah barang yang boleh diimport dalam satu jangka masa tertentu. Ia merupakan had maksimum bagi suatu barang yang boleh diimport. Contohlah, Kerajaan Malaysia tetapkan setahun kita hanya boleh mengimport kereta import sebanyak mungkin 500 unit. Jadi itu sahajalah kuota yang boleh digunakan. Okey, yang seterusnya adalah kawalan pertukaran asing. Ia merupakan cara kerajaan menghadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan yang bertujuan untuk mengawal kemasukan barang import. Okey, sebab kalau kerajaan tidak kawal pertukaran asing ini, kita tukar sahaja banyak-banyak sampailah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak wang kita mengalir keluar, ia akan menjejaskan imbangan pembayaran dalam negara kita. Okey. Dan yang belum lagi. Okey, embargo. Embargo merupakan perintah larangan ataupun pemulauan perdagangan terhadap negara tertentu. Contoh embargo adalah kita contoh macam Malaysia tidak membenarkan import barangan pertanian seperti buah-buahan dan peralatan pertahanan dari negara Israel atas dasar strategik negara untuk menentang tindakan Israel menentang rakyat Palestin. Jadi itu embargo. Kita memang buat perintah larangan untuk pemulauan. Okey? Seterusnya adalah sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi merujuk kepada sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan ataupun syarat-syarat tertentu dalam sesebuah negara. Kenapa kena ada sekatan bukan ekonomi ini? Sebabnya ia bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat negara. Contoh sekatan bukan ekonomi terhadap produk seperti yang berikut. Pertama adalah untuk produk yang memudaratkan pengguna. Selalunya adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang kita import. Sebab selalunya ada peniaga yang meletakkan bahan kimia yang berlebihan untuk memberi ketahanan yang lebih lama. Jadi ia akan memudaratkan pengguna dari segi kesihatan.
Jadi itu adalah sekatan bukan ekonomi. Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Kedua adalah produk yang tidak menepati piawaian dan mutu. Contohnya barang elektrik dan elektronik yang diimport haruslah menepati piawaian yang ditetapkan oleh SIRIM. Dan yang ketiga adalah produk yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang kesihatan. Terdapat banyak ubat-ubatan dan barang kesihatan lain yang diimport yang mana ia haruslah memenuhi peraturan dan undang-undang kesihatan yang digariskan oleh kerajaan dalam sesebuah negara. Baiklah, seterusnya adalah tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Jadi ada 7, secara amnya terdapat 7 tujuan kenapa kita buat sekatan perdagangan antarabangsa. Yang pertama adalah untuk kita lindungi industri muda tempatan. Sebabnya pengenaan tarif untuk barangan import, dia akan menaikkan harga barang import. Bila harga barang import tadi naik dalam slide yang sebelum ini, secara relatifnya barangan tempatan akan menjadi lebih murah. Jadi dalam konsep permintaan, pengguna akan pilih barang yang lebih murah untuk dibeli. Jadi ia dapat melindungi industri muda tempatan. Kalau semua barangan import kita jual dengan harga yang murah tanpa tarif, mestilah orang akan lebih pilih barangan import. Jadi industri muda tempatan tidak dapat berkembang. Tapi dengan adanya tarif ini, kita juga dapat berkembang seiring dengan barangan import. Kedua, untuk menghadapi persaingan, sekatan perdagangan antarabangsa dapat memberikan perlindungan kepada industri muda tempatan untuk pembangunan R&D bagi mengeluarkan barang yang berkualiti. Dalam pada masa kita kenakan tarif itu tadi, kita kena jugalah berusaha untuk meningkatkan kualiti barangan supaya kita dapat bersaing dengan lebih berkualiti. Okey, yang ketiga adalah sebagai sumber hasil kerajaan. Kutipan tarif dapat menjadi sumber pendapatan dan membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan negara. Yang keempat adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Bila industri tempatan kita berkembang, maka ia akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus ia dapat mengurangkan masalah pengangguran dalam sesebuah negara. Seterusnya adalah untuk memperbaiki imbangan pembayaran. Kejatuhan dalam nilai import akan mengurangkan pembayaran wang keluar negara sekaligus ia dapat memperbaiki imbangan dagangan. Kalau terlalu banyak kita import barang, wang kita terlalu banyak keluar negara, maka kita akan menghadapi defisit imbangan pembayaran. Ialah imbangan pembayaran dan juga imbangan dagangan. Okey, yang seterusnya adalah dari segi keselamatan. Dengan adanya sekatan perdagangan antarabangsa, ia dapat mengelakkan kebergantungan kita kepada bekalan import. Jadi ia juga dapat sekurang-kurangnya menghalang kemasukan barang haram yang tercemar. Okey. Mana sudah tadi tu? Okey, ia dapat menghalang kemasukan barang haram dan juga pencemaran lah. Macam mana ia berlaku? Contohnya mungkin bila kita terlalu bergantung kepada barangan import, macam sayur-sayuran, buah-buahan, ada kandungan-kandungan yang menyebabkan ia tercemar. Kalau kita terlalu bergantung, maka kita akan menghadapi masalah dari segi keselamatan. Yang seterusnya adalah mengatasi masalah lambakan. Sekatan barang import dapat mengurangkan lambakan barang dari luar negara dan dapat menghalang penjualan lebihan barang di pasaran tempatan. Kalau kita tidak buat kuota, nanti akan ada lambakan dalam negara kita. Jadi bila dia lambakan, barangan tempatan kita mungkin tidak dapat terjual. Sebab itulah kita perlukan sekatan dalam perdagangan antarabangsa. Jadi itu sahaja topik untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung part yang kedua dengan kesan tarif, subsidi dan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye!